padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a such a student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a such a student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best. Who the best? We're the best. Hey up, listen up. Wanna be such a student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be such a student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik. Assalamualaikum semua. Okay, selamat petang lah kita panggilkan. Good evening to all of you. Okay, yang sedang menonton, selamat datang saya ucapkan kepada penonton-penonton semua yang ingin menyertai ataupun yang sedang menonton siaran langsung pada malam ini, iaitu bersama saya Teacher Rafiza. Malam ini saya akan kupaskan serba sedikit tentang ujian Cambridge Assessment English yang akan diadakan pada 18 September ini di Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan ataupun saya akan mengupaskan ataupun melakukan sedikit perkongsian tentang Cambridge Assessment English, which is spesifik untuk level B1 Preliminary for School. Okey, yang sedang menonton boleh dengar suara saya ke? Okey, yang sedang menonton boleh dengar suara saya? Okey, nice one. Okey, hari ini pada malam ini saya akan terangkan serba sedikit tentang ujian Cambridge Assessment English, which is khas untuk para pelajar di level B1 Preliminary for School, yang mana B1 Preliminary for School ini ianya adalah dikhaskan untuk para pelajar di sekolah menengah di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, kita tengok dulu apa yang ada dekat B1 Preliminary for School pada malam ini. Okey, sebentar kita tengok slide dulu. Okey, yang sedang menonton boleh share link live ini untuk kita kongsikan manfaat yang akan saya kongsikan ataupun serba sedikit perkongsian yang akan saya kongsikan pada malam ini tentang B1 Preliminary for School. Pada malam ini saya akan kongsikan serba sedikit tentang kertas 3, iaitu ujian lisan B1 Preliminary for School. Okey, seperti sedia maklum, B1 Preliminary for School ataupun Cambridge Assessment English mempunyai 4 kertas, sama seperti ujian-ujian yang ada di bahasa Inggeris di negara kita, iaitu di Malaysia. Kita juga ada 4 paper, which is kita ada paper 1 iaitu untuk reading,
paper yang kedua, second paper kita ada untuk writing. Third paper we have a listening test, and fourth paper, which is the last one, we have speaking paper. Okay. Okay, sebentar. Okay, yang sedang menonton saya boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Dan adakah video saya agak sedikit blur atau clear? Sekiranya blur atau clear, boleh maklumkan di ruangan komen. Okay, sebentar. Okay, kita teruskan. Kita teruskan ke sebentar ya. Okey, kita teruskan ke slide kita pada malam ini. B1 Preliminary for School pada malam ini 13 Julai 2021 pada jam 9.15 malam sehingga 10 malam. Saya akan kongsikan serba sedikit tentang ujian kertas 3 iaitu ujian lisan di B1 Preliminary for School untuk ujian Cambridge Assessment English. Bila ujian ini akan diadakan, Cambridge Assessment English akan diadakan pada 18 September 2021 bertempat di Kuala Lumpur. Okey, kita tengok seterusnya. Okay, short brief about Lahazun Education as a registered Cambridge English Exam Preparation Center, yang mana kami diiktiraf dan juga kami adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge UK untuk mempersiapsiagakan dalam mempersediakan para pelajar untuk menghadapi ujian Cambridge Assessment English. Okay, dan hari ini kita tengoklah short brief tentang level-level ataupun tahap-tahap yang ada untuk ujian Cambridge Assessment English Test ini, yang mana kita mulakan dari Pre-A1 starters, iaitu untuk anak-anak ataupun ibu bapa yang ada anak-anak yang berusia 6 tahun sehingga 7 tahun, itu adalah Pre-A1 starters. Dan seterusnya kita ada A1 movers, A2 flyers, A2 keys for school, dan seterusnya kita ada B1 preliminary for school. Okey, sekali lagi B1 preliminary for school ini dikhaskan ataupun ujian ini dikhaskan untuk para pelajar di sekolah menengah yang berada di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, pada malam ini saya akan terangkan serba sedikit tentang apa yang ada dekat B1 Preliminary for School ni, apa dia punya manfaat dia, faedah yang ada dekat ujian level ini, dan juga serba sedikit tentang kertas 3 iaitu listening test untuk Cambridge Assessment English. Okey, jika kita tengok yang pertama ya, ibu bapa yang sedang menonton, kita ada dekat sini B1 Preliminary for School qualification shows that a student read simple textbooks and articles in English. Okay, bagi para pelajar yang mengambil ujian B1 Preliminary for School ini, mereka sudah boleh menguasai bahasa Inggeris ataupun boleh read simple textbooks and article in English. Okay, itu dia punya serba sedikitlah tentang manfaat ataupun faedah-faedah yang didapati sekiranya anda ialah seorang pelajar ataupun calon untuk B1 Preliminary for School. Dan yang kedua, B1 Preliminary for School juga menunjukkan para pelajar juga boleh write letters, menulis surat and emails on everyday subjects. Dan seterusnya kalau kita tengok juga, mereka juga boleh understand factual information, boleh memahami information yang diberikan ataupun fakta-fakta yang diberikan dalam bahasa Inggeris di setiap situasi harian mereka. Okay, dan juga B1 Preliminary for School qualification ini shows that a student can show awareness of opinions and mood in spoken and written in English. Okey, dan mari kita masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu yang utamanya tentang listening test pada ujian Cambridge Assessment English untuk level B1 Preliminary Test ini. Ialah kita ada untuk listening, untuk ujian lisan, untuk ujian lisan Cambridge Assessment English, masa yang diberikan ataupun allocation time yang diberikan ialah 30 minit sahaja.
Boleh? Okey, untuk para pelajar ataupun sekiranya ibu bapa telah mendaftarkan anak-anak ke ujian ini, ke ujian level ini, iaitu B1 Preliminary for School, masa yang diperuntukkan untuk ujian lisan ialah hanya 30 minit sahaja. Dalam 30 minit itu para pelajar perlu menjawab berapa bahagian. Okey, untuk bahagian yang ada di ujian lisan di ujian Cambridge Assessment English ini ialah terdapat 4 bahagian sahaja, which is 4 bahagian ini mengandungi 25 soalan. Okey. Okey, kita tengok kat sini ada komen dari di YouTube kami dari Kathir Velan, anak lelaki Kanesana, selamat sejahtera. Dari Yuri Utami, salam Teacher Rafiza. Waalaikumsalam Puan Yuri. Okey, so kalau kita tengok lagi yang kat sini, untuk ujian B1 Preliminary for School ini kita ada untuk ujian desain ada 4 bahagian sahaja, yang mana 4 bahagian ini mengandungi 25 soalan. Dan 25 soalan ini membawa 25 markah, yang mana setiap satu soalan adalah 1 markah sahaja untuk soalan-soalan yang ada di ujian lisan bagi level ini. Okey, apa dia punya main ataupun dia punya tujuan dia, aim dia adalah you have to be able to follow and understand a range of spoken materials including announcements and discussion about everyday life. Okey, apa yang diberikan ataupun apa audio yang terdapat di ujian lisan ini ialah para pelajar perlu mengetahui tentang discussion, itu perbincangan-perbincangan yang akan diberikan dalam bentuk audio tentang kehidupan seharian kita dan juga pengumuman. Di dalam dalam audio ujian lisan ini dia ada bagikan pengumuman, style pengumuman, ataupun ada yang dia bagi juga tentang perbincangan tentang kehidupan seharian kita. Itu adalah dipanggil the gist of ujian lisan inilah untuk level B1. Okey, sekejap saya pergi ke slide dulu. Okey, dan seterusnya, ini adalah pecahan bahagian-bahagian yang terdapat di B1 Preliminary for School untuk ujian lisan, yang mana bahagian yang pertama soalan yang diberikan adalah 7 soalan sahaja. 7 soalan ini membawa kepada 7 markah. Jenis-jenis soalannya ialah, kalau kita tengok kat situ, task types yang diberikan ialah 3 option multiple choice sahaja. Which is kita ada kat sini task type ataupun jenis tugasan yang akan diberikan pada bahagian yang pertama untuk ujian lisan Cambridge Assessment English ini ialah bahagian yang pertama dia mempunyai 3 pilihan jawapan ataupun kita panggil 3 option multiple choice, yang mana what do candidates have to do, apa yang para pelajar ataupun calon-calon yang mengambil ujian ini perlu lakukan ialah di bahagian yang pertama, identify key information in 7 short monologues or dialogues and choose the correct visual. Okey, untuk bahagian yang pertama, ujian ini akan diberikan 7 ataupun mereka akan memainkan 7 audio, yang mana 7 audio ini dia sama ada dialog ataupun monolog. Okay, apa perbezaan dialog dengan monolog ialah dialog ini adalah two communication way, yang mana orang yang sedang bercakap ini sedang bercakap dengan seorang insan yang lain. Itu adalah dialog. Manakala kalau monolog dia bercakap dengan diri sendiri. Itu beza dialog dan juga monolog. Okey. Dan kalau kita tengok kat sini, cara yang diberikan ataupun soalan yang diberikan ialah 7 soalan mempunyai 7 audio yang berlainan, yang mana membawa maksud satu audio ini akan dikhaskan kepada satu soalan sahaja. Dan pilihan jawapannya ialah dia bukan berikan dalam teks ataupun jawapan
short text dia berikan dalam gambar, yang mana dia bagi soalan pilihan jawapan ialah 3, yang mana pilihan jawapan ini ialah para calon-calon semua perlu memilih daripada gambar-gambar yang diberikan sebagai jawapan mereka. Boleh? Okey, itu adalah tentang part 1. Kita tengok lagi dekat part 2, ada apa lagi dekat part 2, bahagian yang kedua. Okey, untuk bahagian yang kedua bagi ujian lisan ini ialah bilangan soalannya ada 6, bilangan soalannya keseluruhannya adalah 6, yang mana 6 soalan ini membawa kepada 6 markah. Boleh? Okey, 6 soalan ini membawa kepada 6 markah. Untuk bahagian yang kedua bagi ujian lisan ini ialah ada 6 soalan untuk 6 markah, dan task type-nya juga sama seperti bahagian yang pertama, iaitu kita ada 3 option multiple choice. Okey, apa bezanya 3 option multiple choice bahagian yang kedua dengan bahagian yang pertama ialah jenis jawapan yang diberikan. Kalau bahagian yang pertama dia berikan gambar sebagai pilihan jawapan, untuk bahagian yang kedua pilihan jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk teks. Okey, itu tentang dia punya bahagian jawapan dia. Bagaimana pula dengan audio yang dimainkan? Audio yang dimainkan ialah para calon ataupun calon-calon perlu dengar, listen to 6 dialogues and understand the gist. Okey, apa yang calon perlu lakukan ialah calon-calon perlu mendengar kepada 6 dialog yang mana 6 dialog ini soalannya sama ataupun jenis dia tu adalah sama seperti bahagian yang pertama, yang mana satu dialog dikhaskan untuk satu soalan sahaja. Boleh? Okay, we have to listen to 6 dialogues and understand the gist. Okay. Kita tengok di ruangan komen, kita tengok dulu. Okay, yang kat sini ialah bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ini ada 6 soalan sahaja, yang mana 6 soalan ini para pelajar perlu mendengar 6 jenis dialog yang diberikan secara berlainan, dan yang mana satu dialog ini dikhaskan untuk satu soalan sahaja. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pula itu basically itu adalah untuk bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua. Yang mana bahagian yang pertama pilihan jawapannya ada 3, namun 3 ini dia bukan diberikan dalam teks. 3 pilihan jawapan ini ialah berbentuk gambar. Okey, itu bahagian yang pertama. Manakala bahagian yang kedua yang ada dalam ujian lisan ini ialah audio yang dimainkan ialah ada 6 dialog, dan juga pilihan jawapannya kali ini diberikan secara bentuk teks dan bukannya gambar seperti bahagian yang pertama. Itu adalah untuk ujian lisan Cambridge Assessment English yang akan diadakan pada 18 September ini bertempat di Kuala Lumpur. Okey, jom kita tengok lagi apa yang ada dekat bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga untuk ujian lisan ini. Okey, sementara itu, sementara kita teruskan ke bahagian yang ketiga, sementara saya terangkan bahagian yang ketiga. Okey, kita tengok dulu kat sini dia ada 3 bahagian. Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga untuk ujian lisan ialah, jom kita tengok ada berapa soalan. Untuk bahagian yang ketiga, soalan yang diberikan ada 6 sahaja, yang mana 6 soalan ini membawa kepada 6 markah. 6 soalan ini membawa kepada 6 markah. Task type kali ini ialah dia punya pilihan jawapan, ataupun apa yang perlu calon lakukan ialah calon perlu mendengar listen to a monologue, satu audio sahaja, and complete 6 gaps. Okey, yang ini para pelajar akan diberikan satu teks soalan,
yang mana dalam satu teks soalan itu akan dikosongkan sebanyak 6 tempat. 6 tempat akan dikosongkan dalam teks ini dan macam mana nak penuhkan teks-teks yang kosong itu ataupun tempat-tempat yang kosong itu, para pelajar perlu mendengar dengan fokus untuk monolog yang dimainkan di ujian lisan untuk Cambridge Assessment English. Okay, so basically itu adalah bahagian yang ketiga. Kalau kita tengok kat sini, bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua sangat senang untuk pelajar skor, yang mana jawapannya kita dah boleh nampak, dekat dekat dia punya question answer tadi, dekat soalan tadi kita dah boleh nampak dia punya jawapan. Manakala untuk bahagian yang ketiga ini, para pelajar perlu lakukan ialah para pelajar perlu fokus untuk menulis jawapan dengan mengisi tempat kosong di ruangan bahagian yang ketiga ini. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini gap fill dekat sini, apa tujuan gap fill dia? Kat sini kalau kita tengok para pelajar perlu fokus untuk setiap audio-audio yang dimainkan, yang mana dekat ujian Cambridge Assessment English ini. Audio akan dimainkan sebanyak 6 kali. Kalau kita tengok macam mana dia mainkan video dia, audio dia. Audionya akan dimainkan sebanyak 2 kali. Seperti contohnya kalau kita tengok bahagian yang pertama, dia berikan soalan yang pertama dahulu, petikan yang pertama. Petikan yang pertama itu dia akan ulang sebelum masuk kepada petikan yang kedua. Okey, untuk ujian lisan ni, untuk ujian lisan Cambridge Assessment English, pihak mereka tidak mainkan audio tersebut sekaligus. I mean macam dia habiskan 1 sampai 7 soalan kemudian baru dimainkan semula, tidak. Dia mainkan 1 soalan, terus mainkan 2 kali, kemudian baru ke soalan seterusnya. Okey, dia tidak habiskan semua dulu baru dia ulang yang kedua. Okey, itu adalah orang kata bestnya ataupun benefits yang kita akan dapat dekat Cambridge Assessment English ini. Okey. Basically itu ada 3 bahagian untuk B1 Preliminary for School untuk ujian Cambridge Assessment English ini. Okey, mungkin ada yang tanya apakah manfaat sekiranya para pelajar mengambil ujian ini. Okey, yang pertama ialah manfaat yang pertama ialah untuk para pelajar yang ambil ujian ini ialah mereka akan memperoleh satu sijil bertaraf antarabangsa iaitu dari Cambridge UK sendiri untuk para pelajar yang telah mengambil ujian ini. Okey, untuk level ini, untuk level B1 Preliminary for School ini, ujian ini dikhaskan untuk para pelajar yang berada di sekolah menengah, itu di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat, kita ada 6 soalan juga. Yang mana 6 soalan ini akan diallocate-kan markahnya ialah 6 markah juga, yang mana task type-nya dia 3 option multiple choice sahaja. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita perhatikan bahagian yang pertama, bahagian yang kedua dan juga bahagian yang keempat mempunyai format soalan yang hampir sama, yang mana yang mana format yang untuk bahagian 1, 2 dengan 4 formatnya sama sahaja, iaitu format untuk jawapannya ada 3 pilihan jawapan, cuma yang lainnya ialah jenis audio yang dimainkan. Kalau kita tengok kat sini, kalau ibu bapa boleh tengok kat sini, untuk bahagian yang pertama, apa yang calon perlu lakukan ialah calon hanya perlu fokus dan juga perlu identify key information in 7 short monologue or dialogues. Itu adalah untuk bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, para
para pelajar ataupun calon-calon yang mengambil ujian ini perlu mendengar kepada tujuh teks audio, 7 teks pendek audio yang dimainkan semasa peperiksaan berlangsung. Manakala untuk bahagian yang kedua pula, para pelajar perlu mendengar kepada 6 dialog and understand the gist. Maksudnya mereka perlu dengar apa yang akan diucapkan ataupun apa yang akan dimainkan pada audio di bahagian yang kedua. Okey, itu untuk bahagian yang kedua. Manakala bahagian yang keempat pula, kalau kita tengok listen to an interview for a detailed understanding of meaning and to identify attitude and opinions. Okey, untuk bahagian yang keempat ataupun bahagian yang terakhir untuk ujian ini ialah para pelajar perlu mendengar kepada satu temu ramah yang diadakan secara audio for a detailed understand and meaning to identify attitude and opinions. Okay, di bahagian ini apa yang soalan ini akan tanya ataupun soalan ini akan test para pelajar ialah ability mereka untuk mencari ataupun untuk identify mereka punya opinions, pendapat-pendapat calon-calon yang mengambil ujian ini setelah mereka mendengar audio yang dimainkan. Boleh? Okey, itu adalah untuk bahagian yang keempat. Okey. Okey, sebentar ya, kita minta admin lakukan sesuatu sebentar. Okey, kita ada soalan dekat sini dari Coach Nisdaud, bila exam ini akan berlangsung? Okey, untuk yang baru sahaja menyertai siaran langsung pada malam ini, exam ini ataupun peperiksaan Cambridge Assessment English ini akan diadakan pada tarikh 18 September 2021 bertempat di Kuala Lumpur. Okey, boleh untuk para peserta ataupun para penonton yang baru sahaja menyertai siaran langsung pada malam ini, ujian ini akan diadakan pada 18 September 2021 bertempat di Kuala Lumpur yang mana akan dikendalikan oleh kami dan juga ada pihak dari Cambridge yang akan turut serta bersama kami untuk kendalikan ujian tersebut. Okey, ujian tersebut akan diadakan pada 18 September. Masih lagi boleh mendaftar sekiranya ibu bapa ingin ataupun berminat untuk mendaftarkan anak-anak tuan puan, boleh lagi menghubungi admin-admin kami di Lahazan Education. Okey. So kalau kita tengok kat sini, total keseluruhan ataupun jumlah keseluruhan markah dan juga soalan yang akan ditanya di dalam ujian Cambridge Assessment English untuk kertas ketiga ujian lisan ialah sebanyak 25 soalan sahaja. 25 soalan ini markahnya ialah 25 markah. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini sebentar. Okey, kita tengok kat sini contoh sample question for part 1. Contoh soalan yang akan diberikan di bahagian pertama untuk kertas ketiga ujian lisan Cambridge Assessment English ini ialah kita ada kat sini sample question for part 1. Okey, ini adalah sebentar ya. Okey, mohon maaf. Okey, sebentar, admin kita tengah adjust something untuk technical suara untuk technical bagi live pada malam ini. Okey, para yang sedang menonton saya pada malam ini masih boleh dengar suara saya? Adakah suara saya jelas? Okey, sebentar ya, mohon maaf. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini sekarang di yang tertera di paparan skrin pada malam ini ialah
tentang contoh ataupun contoh soalan yang ada di bahagian yang pertama untuk ujian lisan bagi peperiksaan Cambridge Assessment English. Okey. Sebentar je admin dia tengah tutup saya punya skrin jadi saya tak nampak. Okey sebentar. Okey admin boleh ke? Okey, kita berikan masa untuk admin sebentar. Okey. Admin okey ke? Okey, yang sedang menonton saya, adakah suara saya kedengaran jelas? Okey, kalau kita tengok kat sini seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk part 1 ataupun bahagian yang pertama untuk ujian lisan Cambridge Assessment English ini, kita ada 7 soalan yang mana pilihan jawapannya akan diberikan sebanyak 3 pilihan berbentuk gambar. Contoh, kalau kita tengok kat sini, yang pertama ni, dia ada kat situ, dia ada soalan yang pertama bahagian di atas dia nyatakan soalan dan dia sertakan jawapan bergambar 3 pilihan jawapan iaitu A, B, C dalam bentuk gambar. Okey, itu adalah bahagian yang pertama. Okey. Okey, buat yang baru sahaja menyertai siaran langsung saya pada malam ini, malam ini saya telah saya telah kongsikan serba sedikit tentang ujian lisan untuk Cambridge Assessment English yang akan diadakan pada 18 September 2021 yang mana akan berlangsung di Kuala Lumpur, dan ini adalah sebahagian daripada soalan-soalan yang mungkin ditanya ataupun jenis-jenis soalan, contoh-contoh soalan untuk bahagian yang pertama bagi ujian Cambridge Assessment English khas untuk kertas ketiga iaitu ujian lisan. Okey, kalau kita tengok kat sini, sebentar saya pergi ke slide previous slide. Okey, buat yang baru sahaja menonton, ini adalah overall ataupun keseluruhannya untuk bahagian yang ada dalam kertas ketiga iaitu ujian lisan Cambridge Assessment English yang mana kita ada 4 bahagian sahaja. 4 bahagian ini mengandungi 25 soalan di mana bahagian yang pertama mempunyai 7 soalan, bahagian yang kedua mempunyai 6 soalan, begitu juga bahagian yang ketiga dan seterusnya bahagian yang keempat. Okey, mungkin ada yang tanya, adakah ujian lisan ini berbentuk soalan objektif sahaja ataupun ada subjektif? Untuk ujian lisan bagi Cambridge Assessment English, jenis soalannya, jenis jawapannya iaitu kita campurkan antara objektif dan juga subjektif. Subjektif dekat bahagian yang mana? Subjektif ialah, kalau penonton boleh tengok kat sini, subjektif ialah pada bahagian yang ketiga yang mana para pelajar ataupun calon-calon yang mengambil ujian ini perlu mengisi tempat kosong. Ada berapa tempat kosong? Ada 6 sahaja. 6 tempat kosong perlu diisi dengan jawapan yang mereka dapat ataupun peroleh daripada audio yang telah dimainkan. Audio-audio ini untuk ujian lisan Cambridge Assessment English akan dimainkan sebanyak 2 kali sahaja. Okey, 2 kali ini kita perlu manfaatkannya. Macam mana nak tahu 2 kali ini? Ialah semasa audio itu dimainkan untuk kali yang pertama, para pelajar jangan gelojoh untuk mencari jawapan. Yang pertama, bila audio dimainkan yang pertama, para pelajar perlu fokus dulu. Perlu fokus dan cari keyword information yang diberikan dalam audio tersebut beserta dengan soalan yang diberikan. Untuk ujian lisan Cambridge Assessment English ini, mereka akan memberikan ataupun pemeriksa ataupun pengawas peperiksaan akan memberikan masa lebih kurang 1 minit untuk para pelajar ataupun calon-calon di B1 Preliminary for School ini membaca keseluruhan soalan yang terdapat di kertas soalan yang diberikan untuk ujian lisan Cambridge Assessment English. 1 minit itu para pelajar perlu manfaatkan sepenuhnya 1 minit itu
Para pelajar perlu manfaatkan sepenuhnya 1 minit tersebut untuk membaca keseluruhan soalan yang diberikan di ujian lisan ini. Kenapa? Okey, kenapa perlu baca? Kenapa perlu baca? Ialah supaya kita dapat tahu the gist of idea. Kita dapat main idea dia. Apa soalan yang akan ditanya dan juga berkemungkinan kita boleh teka apa yang ada dalam audio yang akan dimainkan sebentar sahaja lagi. Okey, itu adalah tips untuk para pelajar skor dalam ujian lisan Cambridge Assessment English ini. Okey, bila ujian ini akan diadakan? Ujian ini akan diadakan pada 18 September 2021 bertempat di Kuala Lumpur yang mana akan dikendalikan berdekatan dengan kami di Lahazun Education. Okey, adakah ujian ini dikendalikan oleh kami sahaja? Pihak Cambridge juga akan turun padan bersama kami untuk mengendalikan ujian tersebut pada 18 September 2021. Okey, kita tengok kat sini. Okey, admin kami telah memberikan link tentang maklumat ujian Cambridge. Okey, tuan-puan ataupun ibu bapa yang sedang menonton, tekan link, boleh klik link ini sahaja untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang ujian Cambridge Assessment English yang akan diadakan pada 18 September 2021 ini. Okey. Kita juga ada Cikgu Muhsi dekat sini. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam Cikgu Muhsi. Selamat datang ke siaran langsung saya pada malam ini. Okey. Cikgu Muhsi kita nampaknya tengah busy pada minggu ini kerana minggu ini juga kami akan mengadakan program cuti sekolah yang akan bermula pada 17 Julai sehingga 25 Julai. Untuk ketahui tentang lebih lanjut, tentang program cuti sekolah kami, bolehlah menghubungi Cikgu Muhsi kita. Sebentar lagi mungkin admin kami akan berikan link program sekolah juga. Okey. Okey, kita terus lagi, kita balik kepada contoh soalan di bahagian yang pertama. Iaitu bahagian yang pertama tadi, untuk yang baru sahaja menyertai siaran langsung pada malam ini tentang ujian lisan Cambridge Assessment English untuk level B1 Preliminary for School, iaitu untuk pelajar sekolah menengah yang berada di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Minta maaf. Okey, itu adalah link untuk ibu bapa yang ingin tanya ataupun tahu tentang lebih lanjut untuk maklumat tentang ujian Cambridge yang akan diadakan pada 18 September ini yang bertempat di Kuala Lumpur. Okey, sebentar ya. Okey, admin kami. Okey, sebentar. Okey, admin kami, admin saya yang sedang berada bersama saya pada malam ini, nampaknya device yang saya menggunakan ini akan kehabisan bateri. So minta tolong admin untuk melakukan apa yang sepatutnya lah. Okey, boleh admin? Okey. Terima kasih admin kita. Admin saya selalu bersemangat dan juga selalu berada di mana sahaja bila saya perlukannya. Okey, boleh admin? Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok sample question part 1. Okey, jika masih ingat tadi yang saya terangkan sebentar tadi, part 1 ini dia ada 7 soalan. 7 soalan yang mana mempunyai 7 markah. Dan juga soalan yang diberikan ialah diberikan 7 audio yang berlainan dan para pelajar perlu menjawab dengan memilih 3 jenis gambar di ruangan jawapan dan perlu pindahkan jawapan tersebut ke dalam helaian jawapan yang diberikan. Okey. Dan satu lagi informasi ataupun information tentang
tentang okey, minta maaf. Okey, sebentar ya. Okey, admin dipersilakan. Okey, untuk ujian ini, untuk ujian lisan Cambridge Assessment English ini, masa yang diperuntukkan ialah 30 minit. 30 minit itu hanya untuk pelajar mendengar sahaja, mendengar audio dan juga menulis jawapan yang ada di kertas soalan. Okey, di kertas soalan sahaja. Dan masa tambahan itu 6 minit masa tambahan akan diberikan kepada para pelajar ataupun calon-calon yang mengambil ujian ini untuk memindahkan jawapan tersebut ke dalam helaian jawapan yang diberikan. So kalau kita kira lebih kurang ada 36 minit sebenarnya untuk ujian ini, namun 30 minit sahaja ujian itu akan berlangsung, di mana para pelajar perlu mendengar audio yang diberikan tersebut dalam hanya 30 minit. Dan 6 minit itu adalah masa tambahan untuk para pelajar menyalin ataupun memindahkan jawapan tersebut ke dalam helaian jawapan. Bukan charger iPhone ya admin, charger laptop. Okey, admin saya suka tak buat lawak. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya live, lagi 2 minit lagi. Tapi saya dah ada 5% bateri kat sini. Okey, apa yang para peserta ataupun para pelajar perlu lakukan ialah memperbanyakkan latihan ataupun praktis untuk fokus dalam ujian lisan ini. Ingat, kunci utama untuk skor dalam ujian lisan ini ialah para pelajar hanya perlu fokus sahaja untuk tahu, untuk apa kita panggil, untuk dapatkan skill fokus dalam ujian lisan tersebut. Boleh admin? Okey. Okey admin. Sekejap ya. Okey, admin saya dia buat lawak, dia tiba-tiba dia datang hantar charger phone. Yang mana saya menggunakan device di sini ialah laptop ya admin. Okey, tak apa admin, sebab kita pun dah nak tamatkan dan nak habiskan kita punya siaran langsung pada malam ini. Okey, so itu sahajalah serba sedikit tentang ujian lisan Cambridge Assessment English yang akan diadakan pada 18 September ini. Mungkin ada yang tanya, mungkin para ibu bapa yang sedang menonton ini mungkin tertanya-tanya, adakah kertas 3 sahaja ataupun ujian lisan sahaja yang akan diadakan pada 18 September ini? Tidak jawapannya. Okey, jawapannya ialah kenapa tidak? Okey, pada 18 September ini pihak Cambridge Assessment, pihak Cambridge UK akan mengadakan ujian bagi kesemua level untuk peperiksaan pada tarikh tersebut pada 18 September ini. Kami juga ada menyediakan ujian untuk TKT, itu Teaching Knowledge Test, untuk para guru yang ingin dicop ataupun direkogniskan sebagai international teacher dari Cambridge UK. Kami juga ada peperiksaan A2 KISS for School untuk pelajar di sekolah rendah dan juga B1 Preliminary for School, pelajar yang berada di sekolah menengah. Okey, so sampai di sini sahaja siaran langsung saya pada malam ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada gurauan yang secara tak tersengaja telah menyebabkan para penonton yang sedang menonton ini terasa hati ataupun tersinggung. Saya mohon maaf. Okey, sampai di sini sahaja siaran langsung saya pada malam ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dengu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama
Iuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon Lahazon terbaik.